Baiklah, mari kita mulakan slot kedua bagi webinar persediaan industri kejuruteraan dalam mendepani endemik COVID-19 dengan sedikit pengenalan tentang Encik Muhammad Nasai bin Akhil. Untuk maklumat hadirin sekalian, Encik Muhammad Nasai bin Muhammad Akhil merupakan pengurus syarikat SAE Usaha Maju Enterprise yang bertempat di Hutan Melintang, Perak. Nama syarikat ini ditubuhkan dengan menggunakan nama panggilan pemilik syarikat dan hanya bermodalkan dengan sebiji lampu. Akhirnya tertubuhlah syarikat SAE Usaha Maju Enterprise. Jika terdapat sebarang persoalan, para hadirin boleh simpan soalan itu terdahulu, kemudian boleh ajukan pada akhir slot kita nanti. Tanpa melengahkan masa, dijemput yang berbahagia Encik Muhammad Nasai bin Muhammad Akhil untuk menyampaikan perkongsian beliau. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Ada dengar ke? Terima kasih kepada semua warga UTM kerana menjemput saya untuk bagi talk ni. Macam mana semua dengar ke? Sihat ke? Dah makan ke? Terima kasih kepada semua lecturer, profesor, lepas tu student yang berurusan dengan saya lah. Terima kasih banyak-banyak. So sekarang ni kita akan bercerita tentang apa perspektif industri kan. Okey. Yang lepas tu jap kita share dulu slide ya. Okey. Ada nampak slide tak? Sekejap ya. Nampak. Ada nampak ke slide? Jelas ke? Jelas. Okey, baik. Okey, so kita mulakan ya. Okey, nama sebelum tu saya kenalkanlah diri saya. Nama saya Muhammad Nasai bin Muhammad Akhil. Saya adalah seorang pemilik syarikat SAE Usaha Maju Enterprise. Masa mula-mula buka syarikat ni memang saya tak ada modal lah kan. Saya tak ada modal. Jadi saya buka syarikat ni hanya dengan betul yang Cik cakap tu dengan memodalkan sebiji lampu saja. Lepas tu kita dah dikenali dengan apa bertukar-tukar lampu tu kan. Lepas tu kira orang masyarakat sekeliling macam alhamdulillah menerima kita kan. Lepas tu diorang pun memberi kita projek yang bermula daripada kecil-kecilan sampailah kita dapat projek yang kira yang besar kan. Tapi tak adalah projek kita tu tak adalah besar sangat. Kita tak adalah buat projek yang mega-mega kan. Tapi orang kata kita cuba apa beranikan diri untuk ambil projek yang besar-besar kan. So kita daripada situ lah kita bermula. Lepas tu masa tu pada tahun 2013 lah saya starting dengan sebiji lampu tu. Lepas tu sampai dalam 2 tahun, tempoh 2 tahun tu, pada tahun 2015 tu barulah saya ada kira barulah tertubuhnya SAE Usaha Maju Enterprise ni. Sebab masa dulu saya bekas pelatih IKM, Institut Kemahiran Makrumah dalam bidang kejuruteraan elektrik domestik industri lah, dalam bidang pendawaian elektrik kan. Kejap lagi dalam slide ni saya akan share lah tentang apa kerja-kerja saya yang mana yang kita pernah buat kan. Okay. So pada tahun 2015 tu kita register lah SSM kan. Kita register apa semua, kita buka account bank, kita buat lah, kita set up satu persatu. Masa dulu pun kita bukanlah jenis keluarga yang berduit kan. Lepas tu kita pun sebab minat benda ni kita teruskan juga. Kita teruskan apa untuk buka syarikat ni. So kita tak ada macam tak risau lah, kita pejam je sebelah mata, kita beranikan je diri. Kita buat je kan. Tak apa. Masa tu memang family saya kata boleh ke kan, boleh ke kan. Sebab kalau ikutkan saya sebenarnya family saya tidak ada darah macam darah perniagaan lah, darah apa ni kontraktor ke apa ke tak ada. Tapi family saya yang saya boleh bagi tahu memang kami adalah
keturunan cikgu lah kan. Keturunan cikgu-cikgu macam mak saya pun seorang guru kan. Arwah atuk saya pun seorang guru. Lepas tu kiranya saya punya ni lah keturunan saya lah kan. Memang keturunan pengajar lah kan. Lepas tu ni pun adik saya yang bongsu pun uh, baru habis study dekat UPSI. InsyaAllah dia akan jadi guru juga kan. Okay, so saya teruskan lah kan tentang apa yang kita nak sharekan ni. Okay, saya baru berusia 28 tahun. Arah pendidikan saya tak adalah tinggi sangat kan, tapi saya ada belajar study dekat IKM. Lepas tu kita ada ikuti kursus-kursus kontraktor, kursus-kursus yang lain-lain lah kan. Macam kursus kecekapan kemahiran ACMV. Sebenarnya ada lagi kita pergi kursus pengurusan bisnes kontraktor, kursus pengurusan kod etika dan integriti kontraktor. So banyak lah kita pergi kursus lah, kita ada kursus apa kan. Dan sebenarnya masa saya bermodalkan sebiji lampu yang saya buat kontrak tu, saya memang ada seorang kawan yang tolong saya untuk jalankan saya punya kerja tu. Jadi waktu tu pada 2014 saya study dekat EdTech Taiping tau. Kalau boleh ni buat research, cari EdTech Taiping. EdTech Taiping tu dia menempatkan pelatih-pelatih untuk menjadi tenaga pengajar dalam bidang vocational lah kan. Untuk kira macam kalau kat Shah Alam tu dia orang panggil SIAS. SIAS tu Pusat Latihan Pengajar Vocational dan Lanjutan. Lebih kurang macam tu lah. Tapi EdTech Taiping ni adalah orang kata campus satelit dia. Jadi dekat sana tu kita memang saya dulu study kat situ lah. Tapi tak lama pun. 3 bulan je. Sebab nakkan kursus tu, nakkan CJ tu. Okay, lepas tu pula. Lepas saya habis study tu, saya dihantar praktikal, tapi saya pilih praktikal dekat dengan tempat saya je lah. Saya tak adalah pergi jauh-jauh kan, macam dekat kawasan saya juga. Manakala saya dekat Utamentan Perak. Jadi tempat saya ni kalau macam bandar pun Internet encik saya sangkut-sangkut. sangkut-sangkut. Internet. Ya, hello. Macam mana boleh dengar ke? Dah okey. Dah okey? Boleh. Dah okey? Okey. Dah okey dah. Cik tengok pakai wifi ni. Aku terpakai hotspot pula. Okey. Okey, kita continue clear ke? Jelas. Jelas? Okey, Boleh. jelas. Okey. Lepas tu kita sambung balik. Lepas tu kita pun praktikal kan. Praktikal dalam 6 bulan macam tu. Tapi sebenarnya dalam tempoh saya kursus untuk menjadi pengajar tu pun memang kita adalah jalankan kontrak-kontrak apa semua kan. Macam saya cakap tadi lah, kawan saya apa semua, mana-mana kenalan saya yang tolong uruskan lah projek-projek saya apa semua kan. Kalau tak ada kawan-kawan, tak ada macam staff yang tolong uruskan tu, mungkin kita pun tak berada sampai tahap macam ni kan. Okay, so kat situ lepas saya tamat tu, masa saya jadi pengajar waktu praktikal tu, macam-macam orang lah datang saya punya college yang saya praktikal tu kan. Lepas tu dia orang pun offer lah untuk bekerja dengan dia orang apa semua. Jadi saya pun pilih lah mana kan. Sebab kalau boleh saya tak nak keluar daripada kampung saya lah kan. Sebabnya saya ni adik-beradik pun tak ramai. Saya pun ada 3 beradik. Saya anak nombor 2 kan. Jadi 3 beradik, jadi kami ni semua lelaki, tak ada perempuan. Lepas tu jadi saya memang kira macam nak duduk dengan orang tua saya lah. Macam tu kan. Lepas tu jadi saya teruskan. Lepas tu mana ada college yang tapi dia berdaftar dengan kerajaan, tapi dia berdaftar dengan kerajaan, tapi dia tu college tu adalah swasta. Macam dulu sebelum ni saya pernah mengajar dekat Pusat Latihan Kemahiran Semangat Warisan lah, di bawah Lembaga Industri Pembinaan Malaysia lah, CIDB kan. Jadi start sebenarnya waktu tu lah
Saya dalam tahun 2015 tu lah baru saya set up syarikat. Saya buat lesen kontraktor sebab waktu tu saya mengajar kat sana. Saya apa ni macam kontak saya lagi bertambah tau. Saya punya kenalan apa semua daripada tempat saya mengajar tu lah kan. Saya jumpa macam pegawai yang datang untuk exam, untuk test budak kan, test apa pelajar, apa macam exam teori, exam amali. Jadi apa-apa pun dia orang berurusan dengan saya lah. Dia orang akan cakap, Cik Sain, saya akan turun dalam seminggu lagi apa kan. Jadi bila saya berkenalan dengan dia orang tu, dia orang cerita kat saya. Masa tu saya dah ada syarikat lah, tapi saya belum ada lagi lesen-lesen kontraktor apa semua. Jadi disebabkan saya minat dengan benda tu juga, saya memang adakan bisnes kat tu. Lepas tu saya bagi dekat apa pegawai tu. Jadi pegawai kata, kamu boleh buat CIDB ni, kamu semua ada apa-apa semua kan. Jadi dia pun tunjukkan saya jalan. Jadi start daripada tu lah yang saya start berkembang kan. Alhamdulillah lah kan. Kita pun sebenarnya saya pun macam masih banyak lagi benda yang saya nak belajar walaupun saya dah lama dalam industri ni, dan walaupun saya ada syarikat pun di usia yang muda pun, tapi walau macam mana pun saya kena belajar lagi. Sebab kita ilmu ni takkan pernah habis. Ilmu ni takkan pernah habis. Kita akan cari sampai kita dah tahap yang betul-betul, barulah kita boleh lonjakkan lagi kan kemahiran kita apa semua kan. Jadi selepas ni saya akan cerita tentang apa masalah dekat industri, maksud saya apa sewaktu pandemik macam mana apa semua kan. Okay, so sekarang ni saya akan teruskan ke slide yang seterusnya lah. Okay. Syarikat saya pun itulah milikan tunggal je, tak ada apa perkhidmatan kita buat pendawaian dan penghawa dingin lah. Tapi kalau ikut yang kita punya main business kita, memang kita ambil bidang M&E lah, mechanical dan electrical, engineering kejuruteraan mechanical dan electrical, untuk kita buat kerja-kerja kan, macam contoh kerja-kerja electrical, kerja-kerja baik boleh aircon, lepas tu macam dia nak buat sistem penggerak kebakaran bomba kan. Macam tu lah setakat ni yang kita ada buat kan. Jadi itu yang kita teruskan dengan bidang yang kita belajar kan. Tapi insyaAllah kita akan cuba untuk ke bidang yang ke depan lagi, macam lain-lain selain daripada bidang apa yang kita belajar, supaya syarikat ni lagi berkembang. Buat masa ni syarikat ni surprise je. InsyaAllah akan datang, akan jadi satu syarikat Sdn Bhd lah kan. Kalau nak cerita daripada segi surprise Sdn Bhd apa semua ni, ini dah jauh sangat kan. Jadi tapi tak apa, saya akan ceritakan insyaAllah kan macam mana kan, siapa-siapa yang macam pelatih DM yang berminat kan. Tapi dalam dunia industri ni macam mana pun memang kena banyak sabar lah, sebab dunia industri ni dia dalam dunia kejuruteraan lah kan, yang utamanya. Memang sebenarnya dunia kejuruteraan ni memang sebenarnya susah. Kita kadang-kadang kita tengok macam, like, saya bagi contoh lah, orang macam orang Melayu kita kan, orang Melayu kita. Belajar apa? Engineering. Belajar apa? Engineering. Macam tu. Ya, jadi macam orang Melayu tengok macam, bidang engineering ni nampak market kan. Sebenarnya memang betul, tapi siapa yang boleh bertahan dan siapa yang boleh bawa benda ni daripada dia start belajar sampai dia dah bekerja. Sebab ada setengahnya yang saya masuk ni pun sebab kawan saya kan. Saya masuk ni pun sebab family saya suruh. Saya masuk ni pun sebab mak bapak saya pun engineer contoh kan. Jadi kita macam ikut-ikutan. Kita tak ada pendirian tau. Macam saya sebab saya memang minat benda ni kan. Saya memang minat. Saya pun duduk dalam bidang elektrikal pun waktu tu umur saya 16 tahun lah. Masa tu saya masuk sekolah teknik. Puncanya lepas saya tamat PMR, saya dapat masuk kelas sains. Lepas tu saya masuk kelas sains tu, saya belajar AdMed, saya belajar itu, saya belajar ini. Jadi saya macam belau, saya macam tak boleh sebab mungkin otak saya ni bukan otak yang bidang macam akademik-akademik ni belajar. Okay, jadi saya cakap kat mak saya nak cari bidang kemahiran. Dan mak saya pun cakap, kamu nak bidang apa? Apa-apa je janji kemahiran. Dan kalau boleh dulu, kalau tak, saya tak jadi kontraktor. Kalau tak jadi, saya akan buka satu bengkel kereta, workshop.
Ya, sebab saya minat dalam bidang automotif tapi mak saya kata, lepas tu abang saya yang sulung kata tak payahlah sebab automotif ni apa memang dah banyak sangat kan. Kita cuba cari bidang lain, bidang yang macam minta maaf kalau saya cakap bidang yang bumi putra tak tak berapa nak ada sangat kan. Betul saya pun fikir, saya kaji, saya sendiri buat keputusan. Saya cakap, tak apa mak, ambil bidang elektrik. Okay. Bermula daripada saya sekolah teknik tu tau, umur 16 tu, dan sampailah sekarang. Saya duduk dalam bidang elektrik lah kan. Pada sekolah, dulu sekolah saya tu, diorang panggil sekolah teknik. Sekarang dah jadi college. Berkenaan dengan kuliah vocational pula. Ni dah lajak-lajak dah lari sebab kita cerita. Sebab ada yang datang kat kita cakap, KV ni mengeluarkan kami diploma macam tak ada gunanya apa. Sebenarnya benda ni bukan tak ada guna tau. Ada. Tapi kita tak nampak sebab kita tak keluar lagi. Kita baru mendengar-dengar cerita khabar angin apa semua kan. Sebenarnya ada benda yang kerajaan buat ni untuk memang untuk ni lah anak-anak muda kan. Terutamanya macam orang kita lah Bumi Putra ni. Itu yang utama kan. Jadi kita follow je. Tapi dalam masa sama janganlah kita duduk di takut tu sahaja. Kita perlulah kata apa sambung lagi belajar ke apa ke macam saya sendiri pun walaupun saya dah ada syarikat sendiri pun saya ada hasrat untuk saya sambung ijazah kan. Jadi itulah dia. Walau macam mana pun dalam bidang ni kita kena betul-betul buat kan. Kita dah duduk bidang tu kita tak boleh lari. Kita cuba kalau kita dah tak boleh masuk sangat cari bidang apa yang kita suka. Macam tu. Tapi pada saya kalau dah duduk dalam apa bidang elektrik ke kejuruteraan ke stay. Stay lepas tu belajar betul-betul kan. Lepas tu kita study elok-elok. Memang buatlah yang terbaik insya-Allah. Boleh pergi jauh sebab bidang dalam bukan elektrik je, dalam bidang engineering lah, kejuruteraan ni sebenarnya luas kalau kita betul kita belajar betul-betul kan. Jadi saya akan teruskan ke slide yang lain. Okey, soalan. Okey, pengalaman berada kat industri. Secara slide ni saya ambil berdasarkan apa student yang apa berurusan dengan saya. Dia tanya soalan jadi saya ambil soalan ni lepas tu saya akan jawab dalam webinar ni kan. Okey, secara keseluruhan apa pengalaman yang Cik Nasai lalui? Okey, lalui tu seperti yang saya cerita tadi lah kan. Saya dah cerita tadi. Awal minta maaf sebab saya apa lag sikit slide tu kan. So pengalaman tu memang mencabar lah dalam bidang industri ni tapi kita jangan takut. Kita jangan takut nak berdepan dengan cabaran, kita jangan takut nak berdepan dengan dugaan sebab mana-mana pun kalau kita belajar mana-mana pun kita pergi memang akan ada benda tu. Memang akan ada cabaran, ada dugaan. Sama ada kita sebagai manusia ni bertahan dengan tak bertahan je. Itu je. Kan? Jadi macam contoh kita macam saya pun bukan nak cerita daripada segi agama kan. Macam contoh daripada kita dari segi orang Islam kan. Kadang-kadang ada dugaan, ada cabaran. Itu sebenarnya adalah satu bentuk ujian yang Allah saja bagi kat kita. Dia nak tengok. Adakah kita boleh bertahan dengan apa yang kita pilih sekarang ni. Tak kisah, sama. Bukan daripada segi belajar, daripada segi kehidupan kita apa semua kan. Itu sebab dia beri kita ujian. Sebab dia nak jentik kita. Macam tu. Jadi orang kata pengalaman saya tu memang sangat-sangat mencabar lah. Jadi semasa menjadi tenaga pengajar, apa yang Cik Nasai nampak pada persediaan dari segi apa yang dia ajar dan skill belajar sebelum memasuki industri. Okay, apa yang saya nampak untuk pelajar-pelajar yang belajar dalam bidang kejuruteraan apa semua, saya sarankanlah better kita belajar dulu, kita duduk dulu dalam industri. Maksudnya kita bekerja dekat syarikat kontraktor ke, kita bekerja dekat sektor industri perkilangan ke, kan. Benda-benda yang akan membuatkan kita sendiri buat kerja tau, kita hands on. Jadi bila kita hands on, kan, bila kita hands on, kita ada buat kerja sikit apa semua, lepas tu kita tahu, kan, secara automatik kita akan tahu teori. Bila kita dah buat kerja, amali.
Memang, okay, dulu aku belajar dekat sini, macam ni aku belajar. Tapi kenapa tiba-tiba aku belajar dekat, aku masuk industri, dah lain. Memang akan lain. Tak sama apa yang lecturer kita ajar. Sebab yang lecturer kita ajar tu hanyalah teori. Teori ni sekadar untuk kita tahu uh, benda tu. Macam contoh peralatan tu, apa dia macam, saya pun tak pasti lah. UTM ada amalkan amalan 5S ke? UTM ada amalkan amalan 5S? Setakat ni 5S Ada amalkan tak amalan 5S? 5S tu macam dekat bengkel lah, dekat bengkel. Ada. Ada ya macam apa yang amalan Jepun tu kan. Seri, Seto, Seso kan. Seketsu, Shisuke apa semualah kan. Kalau ada baguslah. Maksudnya bila kita duduk dalam industri tu memang akan ada benda tu. Memang akan ada. Macam saya sendiri kan. Macam saya dalam bidang kontrak lah. Macam kalau dekat tapak projek. Okey, saya pun akan beritahu dekat staff saya. Okey, dah siap lah kerja. Okey, besok sambung. Okey, 5S. Jadi saya akan cakap 5S. Nanti dia orang faham lah. Jadi kita benda tu kita amalkan. Bagus Jepun ni sebenarnya. Jepun ni mengajar kita sebab dia dunia yang maju dulu tau. Maksudnya apa yang dia orang pakai 10 tahun yang ke belakang kita baru pakai. Macam tu. So kita kena follow kan. Jadi sebelum nak masuk uh, apa industri ni memang pada saya lah yang saya sarankan better kita duduk dekat bidang. Kalau macam orang lelaki kan mungkinlah boleh apa boleh ni dulu apa orang kata duduk lah dengan syarikat kontraktor kerja yang hardcore-hardcore kan. Macam masuk bawah tanah ke kan. Tanam kabel ke apa ke. Belajar sistem macam mana sistem apa talian atas ke apa semua kan. Macam talian atas ni macam itulah tiang-tiang TMB kan. Lepas tu dia orang akan lay kabel, main kabel. So macam orang perempuan pula mungkin tak boleh nak buat kerja tu. Tapi kalau ada majikan ke apa kata, okay turun side tengok. Belajar and jangan pula kau orang pergi panjat nanti apa jatuh peranakan pula kan sebab orang kata orang perempuan ni dia lembut kan jadi kita cuba belajar sebab saya pun ada terima pelatih praktikal yang perempuan apa semua jadi saya bawa pergi site saya tunjuk kat dia keadaan sebenar macam mana kan ini bidang yang kau belajar saya kata kan kenapa kau pilih bidang ni macam tu kan tapi macam setakat ni saya tahu orang perempuan sebab saya nak jadi cikgu encik. Sebab saya nak nak jadi engineer encik. Maksudnya dia orang akan bekerja dalam pejabat. Dia orang akan bekerja yang tak hardcore. Tapi sebenarnya sebelum kita nak bekerja macam tu kita kena hardcore dulu. Maksudnya kita kena duduk dulu dalam bidang kemahiran. Kita kena duduk dulu sebab memang bidang ni memang luas lah. Memang orang kata macam-macam kita akan tempuh kan. Jadi orang kata saranan saya better belajar dulu hands on. Kalau macam dekat UTM, pelatih-pelatih UTM yang ada apa macam belajar bengkel kan. Ada belajar bengkel ke apa ke cubalah belajar betul-betul tanya lecturer kan. Sebab kadang-kadang lecturer kita ni dia ada ilmu dia tau. Ilmu dia yang kita tak tahu. Yang kita tak ambil lah. Macam saya sendiri pun, walaupun saya dah duduk dalam industri walau macam mana pun, saya mesti akan contact juga saya punya lecturer. Saya mesti akan contact juga saya punya instructor ke apa semua, saya mesti akan contact. Saya akan tanya ke cikgu saya, cikgu, ini macam mana masa saya study IKM dulu? Cikgu, macam ni nak buat macam mana? Macam ni nak buat macam mana? Oh, sekarang kamu kena buat macam ni, kamu kena buat macam tu, kamu kena buat macam ni. Kita kena tanya pendapat dia sebab dia adalah pengajar kita kan. Dia kerana bila kita menghormati pengajar, insya-Allah ilmu kita pun akan berkat lah kan. Tentu lah. Okay, so saya pergi soalan yang ketiga. Apa biasanya setelah Cik Nasai berada di industri? Cik Asai, saya nak tanya sekejap. Boleh. Berkaitan yang dengan yang perempuan hanya bekerja dekat pejabat tu, macam mana dengan kalau mereka sebenarnya berkemampuan untuk pergi turun padang and buat semua kerja yang macam orang lelaki buat tapi tak diberi peluang. Macam mana kalau macam tu? Kalau macam tu kena bincang baik-baik dengan majikan lah. Kena bincang dengan siapa supervisor ke apa yang ada kat situ. Sebenarnya
bukan orang saya nak kata orang perempuan tak berkemampuan, tapi saya sebagai seorang lelaki yang dah ada isteri kan, jadi saya tahu orang perempuan ni kemampuan dia tak kat mana, macam tu. Tapi kalau untuk belajar, no problem, cuba. Tapi kalau boleh jangan hardcore sangat, just kita tahu macam mana kerjanya hands on tu. Ah, kita belum, kalau kita dah masuk nanti betul-betul dunia industri, kita akan tahulah. Kalau macam kilang, sektor perkilangan ni pada saya tak ada apa sangat. Paling kuat pun, awak maintenance ni, oh ni ada lampu rosak. Oh itu ini, itu. Sikit je. Tapi kalau awak duduk dalam bidang yang kontrak, memang yang contoh macam satu syarikat tu dia buat kerja-kerja uh, kerja-kerja apa tanam kabel, kerja-kerja main dengan pencawang, kerja-kerja berat. Jadi memang pada saya perempuan tak sepatutnya lah kan. Tapi boleh belajar tak ada masalah. Macam tu. Jadi ada soalan ke? Itu je. Itu je, okey. So saya teruskan dekat slide yang apa bezanya setelah Cik Nasai berada di industri. Adakah apa yang pelajar belajar sebagai sebenarnya boleh diaplikasikan dalam industri? Boleh. Ada yang kita boleh aplikasikan dalam industri, tapi kebanyakannya apa yang kita belajar kan bila kita masuk dekat industri, kita memang tengok tak sama lah. Lepas tu kita pun salah kan. Macam apa ni kan, dulu kita belajar macam ni, sekarang sampai dekat sini macam ni. Sebenarnya tak kan. Sebenarnya bila kita duduk dalam industri, bila kita buat apa, bila kita buat je satu kerja tu, satu benda tu kita buat kan, secara automatik kita akan teringat apa teori yang kita pernah belajar dulu. Itu yang saya kata boleh diaplikasikan dalam industri. Tapi mungkin waktu kita study, waktu kita tengah kelas, kita teori apa semua, memang kita tak nampak lah. Memang kita tak nampak. Apa yang lecturer aku cakap ni apa. Saya pun dulu macam tu. Memang macam tu. Tapi bila saya duduk industri, baru saya nampak. Oh ini yang cikgu aku ajar dulu ni. Macam tu. Kan? Jadi memang setakat ni ada sebahagian, ada sepenuhnya. Bergantung pada apa yang dipelajari lah. So ada apa-apa soalan ke? Setakat ni masih tak ada lagi kot. Masih tak ada lagi. Kalau macam tu saya teruskan dekat slide yang seterusnya boleh ke? Ataupun ada apa-apa nak tanya, boleh tanya. Tak ada masalah. Okay. Macam tu cabaran. Okey, cabaran dia. Ini soalan ni pun dia orang tanya saya jugalah. Yang saya lalui semasa saya nak buka syarikat ya. Memang banyak cabaran dia. Saya pun dulu masa nak buka tu, sebab kita ni adalah orang yang masa tu tak ada pendapatan. Jadi memang kita apa, kita macam tak ada duit lah. Kita ada duit lah. Bila kita masuk bank ke apa ke, kita masuk itu, kita masuk ini, orang tak pandang tau. Orang tak pandang. Jadi benda tu membakar saya tau. Kata, oh tak pandang aku je. Kata orang. Kan? Macam tu. Kita kena macam dalam diri kita kan, dalam diri setiap orang kita kena ada satu semangat tau. Macam contoh, semangat tu bukan semangat untuk menimbulkan perasaan riak, ujub, takabur kan. Tak. So semangat tu macam timbulkan, oh tak pandang aku, tak apa, aku cuba buat 2-3 tahun lagi aku datang balik. Macam tu. Contoh kan, macam masa saya nak buka syarikat dulu, okey. Masa tu saya dapat satu projek. Saya pun masa tu baru lagi. Saya pun memang ada kenalan tapi tak luas lagi lah networking saya kan. Jadi saya pun mana aku nak cari duit ni kan. Nak buat kerja apa semua kan. Macam tu. Kena pula tiba-tiba dapat projek yang 10,000 kan. Macam ush, pening kepala kan. Dah pening lah kat situ. Mesti kita tidur macam fikir, oh macam mana ni kan. Oh nak beli barang lagi apa semua masa pelaya kan. Sebab di waktu kita cabaran ni, waktu nak buka syarikat ni, maksudnya kita ni tak dikenali orang tau. Kita tak dikenali oleh pembekal, kita tak dikenali kita hardware, kita tak dikenali oleh tak kisahlah pegawai-pegawai kerajaan, kita tak dikenali oleh rakan-rakan kontraktor yang lain kan. Memang kita tak dikenali langsung. Jadi bila kita buat kerja tu dengan baik apa semua, kita akan tempa nama tau. Kita akan tempa nama. Lepas tu waktu tu bila kita dah selalu ambil barang dekat hardware tu, dekat pembekal tu, dia akan kenal kita. Wah, banyak kat barang. Banyak kan.
Oh okey lah, lepas ni boleh buka akaun dekat saya. Nampak tak? Dekat situ je, kira pembekal. Saya tak nak cakap Cina ke Melayu ke tak. Dekat situ pembekal akan nampak. Oh okey okey, dia ada kerja. Okey, kita boleh jadikan dia ni untuk menambah keuntungan. Contoh. Okey kan. Tapi cabaran dia dalam nak membuka syarikat sendiri ni, oi memang saya pun sebenarnya mula saya memang sedih lah memang. Saya pun fikir apa nasib aku akan datang kan. Saya pun fikir macam mana kan. Tapi orang kata tu lah bila Allah tu dah tulis rezeki kita, memang dia akan jadi juga rezeki kita. Walau macam mana pun orang nak buat dengan kita, apa semua, insyaAllah dia akan jadi rezeki kita. Jadi cabaran nak buka syarikat tu memang rumit lah. Orang sana tendang sana, orang sini tendang ni. Contoh macam ni. Cik, saya dah siap lah buka SSN, buka syarikat. Oh, cik kena jumpa pegawai bank ni nak buka akaun. Okay, lepas tu kita pergi. Oh, bukan saya uruskan. Dia hantar kita pergi sini pula. Kita pun pergi macam orang bodoh kan. Pergi. Cik, cik kena jumpa pegawai saya yang dekat sana pula. Tapi hari ni dia cuti. Dah lah apa jadi kat kita? Kita balik. Kan? Nampak tak waktu mula-mula kita tak ada apa-apa tu orang tak pandai. Tapi benda tu kita jangan ambil sebagai benda yang akan melemah semangat kita. Tapi sebaliknya kita tukar kepada benda yang positif. Kita nak jadi orang berjaya ni kita kena sentiasa positif. Ya, walaupun benda yang datang tu negatif. Kita kena tengok macam benda-benda yang negatif tu sebagai hikmah yang positif. Kenapa benda ni berlaku kat aku? Kita tukar pada positif. Contohnya macam okay, macam saya cerita tadi orang tendang. Oh ini mungkin lah kot sebab kita pun macam tak ada apa-apa lagi kan. Tunggu lah kita dah ada apa-apa nanti. Ataupun bila kita dah terbuka je akaun bank kat situ, kat contoh satu bank tu nanti, bila macam orang nak buat bayaran kat kita macam kita buat kerja kan. Okay, katalah ada duit masuk 1,000 apa. Masa tu kita datang bank. Kita buat biasa je. Buat biasa masa tu nanti orang macam, ya cik, cari apa cik? Cik boleh tak cek akaun saya? Oh cik, akaun cik ada 1,000. Masa tu dia takkan tenang kita dah. Dia akan layan kita. Dia akan layan kita. Tapi cabaran itu memang banyak lah memang. Tinggi dan memang macam-macam lah kerana itu saya bercerita bab nak buka akaun bank lah, nak buka syarikat lah. Belum lagi di sektor industri yang sebenar. Maksudnya macam kita berurusan dengan orang, dengan klien apa semua kan. Jadi ini saya cerita yang cabaran yang Cik Nasai lalui semasa membuka syarikat. Cabaran yang Cik Nasai lalui semasa pandemik dan bagaimana cara Cik Nasai menghadapi cabaran tersebut. Okey, yang berkenaan pandemik ni memang saya pun tak boleh nak cakap apa lah kan. Tapi orang kata pandemik ni memang membuatkan banyak majikan, banyak perniagaan yang memang jatuh lah kan. Tapi yang kalau kita tengok daripada segi agama, daripada segi ustaz-ustaz yang cakap sebenarnya pandemik ni nak menjatuhkan orang-orang yang riak tau. Orang-orang yang belagak. Sebab waktu pandemik ni memang kita nampak lah banyak yang macam toke-toke besar pun jatuh kan. Apa kan. Macam tu kan. Jadi orang kata kita cabaran pandemik bagi setiap orang, setiap syarikat ni berbeza. Macam saya mungkin staff saya tak ramai. Jadi saya pun mungkin boleh lagi lah lalui betul tu kan. Tapi sebenarnya dah tumbang jugalah masa tu kan. Macam macam ni nak buat ni, nak bayar gaji, nak itu, lepas tu hutang pembekal lagi. Lepas tu dengan projek kita tengah jalan, tiba-tiba kerajaan umum perintah berkurung. Masa tu memang sedih tu. Lepas tu bila kerajaan kata dah boleh setelah setahun yang berlalu, barang-barang yang ada dekat site tu dah bersawang, dah berkarat kan. Jadi kita mengalami kerugian yang banyak kat situ. Jadi kita terpaksa order pula balik barang yang sama. Lepas tu bila order barang yang sama balik, supplier akan cakap, oh kilang tak buka loh itu hari. Sekarang barang ini ada tapi kita mesti harga naik. Sebab itu hari pandemik dia orang tutup. Macam sekarang saya cerita pipe PVC lah ya. Pipe PVC untuk buat wiring yang putih. Dulu masa sebelum pandemik apa semua memang saya dapat sebatang RM1.80. Sebatang. Okey. Sebatang. Ada kedai RM2, ada kedai RM2.10. Kira rate dia macam tu je lah. Tapi harga yang sekarang ni kan, kiranya yang saya tengah bagi talk ni harga hari ni lebih kurang dalam RM3 ke RM3.10. Kebiasaannya kita buat kerja tu kita takkan pakai sebatang.
kita akan pakai berpuluh-puluh batang. Kalau kita pakai 20 batang, dah berapa dah harga dia. Kan? Jadi, nampak tak kesan dia kat situ? Kesan semasa pandemik, kesan waktu endemik. Macam tu. Waktu endemik ni macam, contohnya macam, okay kita, COVID ni kita dah nak habis dah. Dah nak habis dah. Maksudnya macam mana? Kita punya, apa, kira negara kita dah okey dah. Kira macam dah nak kembali normal. Tapi ada pula kekurangan dia. Dia kembali normal mungkin kita boleh macam biasa. Oh, pergi kenduri lah apa kan. Tapi tidak pada orang yang duduk dalam industri. Tidak pada orang yang ada syarikat. Sebab diorang pembekal akan mainkan pula macam okay, kilang tak buat operasi. Macam baru-baru ni pun seminggu dua yang lepas saya ada order barang apa semua. Harga kabel naik, harga apa ni, harga pita tembaga naik, harga macam-macam harga naik kan. Jadi dia memang berbeza lah kan. Dan waktu ni lah dia orang nak main harga. Sebab apa? Alasan dia orang nak meningkatkan ekonomi negara. Sebenarnya tak ada. Situ habis lepas tu bila kita ambil barang yang mahal, berapa pula kita nak charge pada klien. Contohnya macam okay, katalah pihak UTM kan buka tender. Okay, kerja-kerja pendawaian semula katakan. Okay, bulan ni UTM letak harga 1 poin untuk pendawaian lampu RM70. Tiba-tiba hari ni RM90. Kalau pengarah tengok, pengarah akan cakap, "Ui, mahalnya harga sekarang." Tapi kita tak boleh nak elak benda tu sebab apa, memang saya kontraktor yang buat kerja-kerja CKR pun sebulan yang lepas kita ada dapat satu harga yang barulah, jadualkan harga untuk tahun 2022. Memang harganya kalau kita bandingkan dengan harga sebelum ni memang berbeza lah, beza sangat-sangat. Ya, maksudnya CKR tu bayar kat kita sebab costing untuk barang. Costing untuk barang, lepas tu costing untuk sewaan mesin ke. Kalau macam, yalah kita pun bukannya semua ada kan. Ada benda yang kita nak kena beli, ada benda yang kita nak kena sewa untuk jalankan sesuatu kerja tu. Jadi memang cabaran dia semasa pandemik dan endemik ni memang ada perbezaan lah. Waktu pandemik kita tak boleh bekerja. Waktu pandemik kita tak boleh bekerja. Kita kena duduk rumah. Stay at home kata kan. Orang kata apa, kita jaga kita apa semua kan. So waktu pandemik kita tak boleh buat apa. Maksudnya apa duit yang kita ada itu je lah yang kita belanja kan. Maksudnya macam saya pula sebagai majikan, kebetulan kita memang ada carum sok-sok untuk staff. Jadi kita dapat program subsidi upahan daripada kerajaan. Masa mula-mula dulu memang kerajaan ada bagi apa 1,200. Lepas tu mungkin sebab syarikat banyak yang dah mohon benda tu, kerajaan kurangkan jadi 600 sebulan kan. Sampai dia ada had-had lah macam 1 ke 75 pekerja macam ni, 75 ke 200 macam ni. Maksudnya dia ikut pekerja. Semakin ramai pekerja semakin kurang lah bantuan kerajaan tu. Maksudnya bantuan yang diberi setiap bulan. Kalau pekerja tu kurang daripada 75 orang, masa ni saya cerita masa mula-mula pandemik kurang daripada 75 orang, kerajaan memang bagi 1,200. Tapi setelah setahun kita pandemik tu, kerajaan kurangkan. Bawah 75 orang pekerja ke atas 75 orang pekerja ke, semua dapat 600 juga. Sebab dia kata nak bagi sama rata kan. Jadi memang time pandemik ni memang teruk lah. Memang kebanyakannya orang tumpang lah kan. Macam saya pun waktu pandemik dulu pun supplier tanya, "Bos, you ada duit sikit tak?" Saya nak ni. Lepas tu ni tanya kan. Lepas tu staff, "Bos, saya nak advance bos." "Bos, boleh ke bos? Saya nak ni." Apa-apa semua kita kan. Jadi lepas tu macam saya pula, saya ketua keluarga, saya ada wife apa semua. Jadi macam benda tu memberi tekanan tau kat kita kan. Tapi orang kata tak apa, saya pun cuba bersabar. Lepas tu kita pun adalah spend sikit kan, mana yang kita ada, jadi kita paksa lah. Dan lepas tu dengan bantuan kawan-kawan kita lagi, lepas tu mana-mana yang kita kenal apa semua, kita share masalah kan, kita cerita. Aku teruk sikit lah time ni apa kan. Memang kan kau je aku pun macam tu kan. Jadi kita sama kan. Okey tak tu? Macam tu kan. Kata kita cerita, kadang ada lah orang tolong-tolong kita. Macam mana kan. Jadi bila time pandemik ni
Saya pun malas nak cakap lah, memang teruk, sangat teruk kan. Time endemik ni pun sebenarnya kita Malaysia dah nak okey, tapi sebab time endemik ni pula problem dekat barang pula. Maksudnya kita dah boleh kerja, kita dah boleh jalankan projek-projek kita seperti biasa. Just ikut je SOP. Pakai hand sanitizer, pakai mask ke apa semua lah. Kan ikut je SOP apa semua yang dah ditetapkan oleh klien, yang ditetapkan oleh CIDB, yang ditetapkan oleh itulah semua kan. Tapi macam mana pun memang kena lah, memang kena. And memang endemik ni pun teruk jugalah. Kita pun tak tahu, mungkin bila saya ada ikuti mana-mana kursus pun dia orang ada cakap apa mungkin bukan negara lah, dunia akan ambil masa mungkin 5 tahun lagi kan untuk betul-betul pulih daripada segi ekonomi apa semua kan. Memang ambil masa. Jadi itu yang uh, apa kebanyakan syarikat mana yang ada pun sebelum ni macam di awal pandemik tu teruk, sekarang ni pun tengah-tengah nak okey balik. Tapi tak okey sepenuhnya kerana barang pula yang naik. Okey, jadi setakat ni tentang cabaran yang dilalui, itu yang saya boleh ceritakan lah. Ada apa-apa soalan ke? Ah, ada beberapa soalan yang ditanya. Okey. Soalan pertama, dia tanya sebelum tertubuhnya syarikat SAE ni, apa pekerjaan pertama Oh, Encik Nasai? okey, cantik soalan ni. Saya pun lupa nak ceritakan. Okey saya cerita sebelum tubuhnya syarikat ni, dan saya cerita selepas saya tamat SPM lah. Lepas saya tamat SPM, saya ni jenis orang yang dah biasa bekerja tau. Maksudnya, family saya tak didik saya untuk hidup yang senang, hidup yang mewah. Walaupun saya tahu mak saya adalah seorang guru, bapa saya adalah seorang pegawai kerajaan apa semua. Tapi diorang tak didik saya untuk hidup yang mewah. Dan saya buka syarikat ni pun memang saya tak menggunakan modal diorang. Maksudnya, diorang tak bagi, nah, Sa'i, mak bagilah modal 20,000, kamu pergi buat bisnes kamu. Tak ada. Tak ada. Saya start bekerja waktu umur saya 12 tahun lagi. Waktu darjah 6 dulu. Sebab waktu dulu kita sekolah. Kan kita cuti bulan 12. Jadi kita cuti bulan 12 tu, kita pergi ikut orang. Buka kemah kenduri kahwin lah. Ikut orang catering lah. Sebab apa? Sebab saya minta maaf lah kan. Sebab saya pun waktu darjah 6 tu pun saya memang adalah seorang perokok yang tega kan. Jadi itu sebab saya kerja kan. Jadi saya pun memang dah biasa kerja. Okay. Saya cerita dekat situ. Okay. Lepas tu bila kita dah biasa kerja apa semua, kita dah habis SPM. Okay. Saya kerja dulu kedai makan, saya kerja kilang, saya kerja macam-macam dulu. Pekerjaan pertama saya adalah, itulah dia. Okay, saya macam, saya pun adalah seorang yang terumbang ambing. Maksudnya, tak ada kejaya tau. Tapi waktu tu, sebab baru habis SPM, saya pun tak tahu apa result saya waktu saya sekolah dekat sekolah teknik dulu, apa semua. Tapi, cuma waktu lepas BSPM tu, saya dah ada planning saya sendiri. Planning saya tu saya dah plan sejak saya umur 16 lah, waktu saya form 4 saya dah belajar elektrik tu dah kat setahun macam tu kan. Saya ada satu planning tau. Planningnya, lepas ni aku nak sambung kat sini. Lepas tu aku dapat ni, aku nak buka company. Tak apa buat kan. Macam tu je, sampai takat tu je. Tapi tak nampak lagi kan. Tapi bila dah betul-betul habis SPM, saya dapat result apa semua. Saya pun daftar lah untuk study dekat IKM kan. Dulu saya study IKM Lombok je kan. Institut Kemahiran Mara kan. Ada Mara memang ada persen lah Mara tanggung kan. Memang betul orang kata Mara ni, orang kata nak bantu apa bumi putera kan. Dia memang Mara betul lah, dia memang tanggung. Dan seandainya kita adalah seorang apa usahawan yang berjaya sekalipun apa semua, insyaAllah Mara akan membantu kita daripada segi modal juga. Macam tu lah. Tapi uh, tapi apa yang saya nampak lah, orang kata pekerjaan pertama saya tu memang saya kiranya habis je saya study tu, memang saya beranikan diri bermodalkan sebiji lampu. Itu je yang saya boleh bagi tahu. Saya kira macam sebelum ni yang macam saya cerita lah, terumbang ambing kan. Okay, lepas habis PM tu biasalah kita pun baru nak ni kan, sebab kita pun tak tahu kita nak belajar kat mana, kita nak kerja apa, kita nak duduk kat mana. Sebab setiap orang dia lahir daripada keluarga yang berbeza. Ada orang lahir daripada keluarga yang susah, ada orang lahir daripada keluarga yang tengah-tengah, ada orang lahir daripada keluarga yang senang. Mungkin keluarga yang senang ni, mak ayahnya, tak apa kau tak payah belajar kat sini, abang hantar kamu ke sana. Sebab saya pun ada kawan yang
Okay abang hantar ke sana, tak apa abang tak kisah beri duit janji kau belajar. Macam tu. Yang susah ni mungkin nak beasiswa apa semua kan. Jadi pada siapa-siapa tak kisahlah yang susah ke yang senang ke. Saya nak sarankan belajar lah betul-betul kan. Belajar betul-betul. Fokus pada bidang yang korang ambil tu. Tak kisahlah apa-apa pun kan. Siapa yang dengar ni ke apa. Fokus betul-betul. Kan. Untuk jadi orang berjaya ni kita kena first kali kita kena fokus lah. Kita tak boleh macam hangat-hangat tai ayam macam contoh aku duduk bidang ni. Lepas tu, boring lah bidang ni. Aku lari bidang lain. Macam tu kan. Lepas tu tiba lari. Lalas, ke mana kita pergi? Tak ada kan. Itu sebab orang kata hangat-hangat tai ayam. Jadi, tadi saya ada perasan soalan. Boleh tengok balik ya. Apa soalan ni boleh bacakan tak? Sebab Yang saya dekat, tengah buka slide. dekat chat. Dekat chat kan. Ada soalannya, dia tanya apa perancangan jangka masa pendek dan jangka masa panjang terutama sekali untuk meneruskan perniagaan di fasa endemik. Apakah perancangan Jangka masa pendek dengan panjang. jangka masa pendek dengan panjang semasa endemik? Perancangan dia tu lah, perancangan dia tu sekarang ni untuk jangka masa pendek ni saya nak lansaikan dulu apa-apa hutang masa kita kan syarikat apa kan. Jadi maksudnya apa-apa benda yang kita ada terlepas waktu pandemik dulu. Jangka masa pendek. Jadi kita kejar projek-projek yang projek yang kecil tapi dengan tapi dengan kuantiti yang banyak. Maksudnya macam contohnya macam kita buat satu kerja ni, dah siap, kita dapat duit. Besok kita buat lagi, kita siap dapat duit. Jadi kita untuk jangka masa pendek kita kejar tu sebab kita nak selesaikan benda yang waktu kita kena time pandemic dulu. So untuk jangka masa panjang ni kita kena ada macam satu spending sikit lah sebab tak mustahil endemik ni akan bertukar balik pandemik. Macam yang kita selalu tengok dekat Facebook kan. Time raya dari Cina raya keluar balik, okey semua lepas. Tapi time kita raya Aidilfitri nanti, okey PKP balik kan. Jadi kita nak standby benda-benda macam tu lah, benda-benda yang di luar jagaan. Jadi yang saya nampak perancangan saya, perancangan waktu pendek ni, itulah dia. Kita nak selesaikan apa benda yang menyebabkan pandemik, apa yang teruk, kita nak perbaiki balik apa semua. Lepas tu yang jangka masa panjang tu kita nak setelah jangka masa pendek tu dibetulkan, jadi untuk jangka masa panjang tu kita ada macam satu simpanan macam kita dah spend tau benda tu. Kita dah tahu okey sekarang ni memang tengah pandemik. And saya pun walaupun sekarang ni orang kata endemik ke apa macam kita dah kembali pada normal, saya tetap akan anggap benda tu pandemik juga. Jadi saya sentiasa bersedia dengan apa benda sekalipun. Setakat ni itu je lah. Ada apa-apa soalan lagi? Ada. Ada? Okey, tak apa, tanya je. Okey. Macam Encik Nasai cakap tadi, Encik Nasai tubuhkan syarikat ni sebab minat kan? Minat dengan bidang ni. Jadi, bila nak tubuhkan syarikat ni mesti banyak persaingan dengan kontraktor lain ke, dengan syarikat-syarikat lain. Jadi, macam mana Encik Nasai nak pastikan Encik punya syarikat ni berterusan dan boleh survive dalam persaingan tu? Pasal persaingan ni. Okey. Dalam dunia industri ke apa-apa, bukan industri lah, macam kontraktor ke, bisnes ke apa, mana-mana bisnes pun mesti ada persaingan. Kan? Tapi kita kena pegang satu benda je. Minta maaf lah, saya pun bukanlah orang kata alim ulama ke apa kan. Tapi orang kata kita ni percaya pada rezeki Allah Ta'ala. Itu je. Kan? Walaupun macam, contoh memang tak nafikan sekarang memang banyak macam-macam kontraktor je. Kan? Tapi orang kata kita ni daripada rezeki Allah, maksudnya rezeki ni memang akan ada je. Kalau daripada segi persaingan tu, nak ikut persaingan, memang persaingan memang banyak. Syarikat ni, macam contoh kita sertai satu tender. Okay, sekali yang hadir dalam 50 syarikat, tapi macam ni kita nak menang, ada cara dia kan. Memang kalau, saya minta maaf lah kalau saya terselit pula pasal rasuah contoh kan. Okay, memang orang kata kontraktor ni banyak terlibat dengan rasuah kan, dengan kroni, dengan proksi kan. Tapi sebenarnya benda tu memang betul. Tapi tak semua sebab saya yang orang yang tak ada apa-apa ni, macam mana saya boleh go on kan, tanpa
kita rasuah ke apa kan. Sebab benda tu orang kata kita benda ni macam kita nak masuk-masuk satu projek, kita nak dapatkan satu projek tu apa semua. Dia yang utamanya adalah integriti kita. Integriti kita maksudnya bila kita bersikap macam tu, insya-Allah orang tu akan segan dengan kita. Jadi so persaingan tu orang akan boleh nilai lah kan, daripada segi cara kita, perwatakan kita apa semua benda tu kita tak perlu pun nak orang kata nak tunjuk sangat kat orang. Kita buat biasa je. InsyaAllah orang akan select kita. Lepas tu dalam masa sama untuk mengelakkan kita ni banyak bersaing ke apa ke, kita kena kita kena buktikan yang perkhidmatan kita ni adalah yang terbaik. Maksudnya bukan maksudnya kita terbaik ni adalah kita seorang je yang buat benda ni, bukan. Tapi terbaik tu maksudnya kita mampu melayan customer kita, kita ada sales after service kan. Macam saya pun mungkin ada juga kekurangan yang saya perlu perbaiki apa semua macam tu kan. Jadi kalau daripada segi persaingan ni memang banyak, terus terang saya cakap. Masa yang saya buka dulu tu, zaman tu kiranya macam okey lagi lah kan. Tapi zaman yang macam sekarang ni mungkin sebab pandemik tu orang duduk rumah apa semua, jadi orang banyak idea tau. Orang nak buka, ada orang nak buat itu, ada orang nak buat ini kan. Lepas tu bila orang nak buat itu buat ini, lepas tu okey salam. Minta maaf ya ayah saya. Kira macam orang ada idea lah nak buka, okey nak buka lesen macam buka syarikat apa semua, orang tu nak buat. Tapi walau macam mana pun kita dengar ada orang tu nak buat itu, ada orang tu nak buat ini, kita dengar apa semua, kita abaikan je. Kita teruskan je apa yang kita dah buat sekarang ni. Sebab kan, orang tu dia baru nak buat, tapi kita dah buat lama kan. Macam tu. Jadi tentang persaingan tu insyaAllah kita jangan risaukan sangat. Tapi bukanlah kita tak risau, kita boleh risau, tapi kita jangan risaukan sangat. Sebab persaingan ni kita boleh lawan, tapi dengan cara yang baik lah. Janganlah kita pergi bomor dia pula kan. Sebab biasanya, tak maaf kalau saya lalu melalut ke apa kan. Sebab orang Melayu kita ni memang ada masalah dekat situ sebenarnya. Daripada segi dengki, khianat apa semua kan. Bomor orang, tak cukup lagi tengok orang tu maju, dihantarnya apa semua. Saya pun ada pengalaman kat situ lah kan. Jadi pengalaman yang pasal benda tu saya tak nak cerita lebih kan. Tapi pengalaman macam ada kawan saya yang sampai terbaring tak boleh nak pergi kerja pun ada kan. Padahal kontrak dia pun bukan besar-besar pun kan. Bukannya boleh menyebabkan dia jadi jutawan sekalipun kan. Tapi sebabkan persaingan tu orang dengki. Itulah sikap orang kita lah yang saya boleh bagi tahu. Dan itulah yang menyebabkan industri dekat Malaysia ni mundur. Itu je saya boleh tahu. Sebab sikap-sikap satu-satu individu yang ada perasaan macam dengki. Macam tu. So ada apa persoalan lagi ke? Uh, Okey baik. Boleh, tak apa. Ada apa persoalan boleh je ajukan pada saya, insyaAllah. Jika ada yang boleh saya share. Setakat ni Ada orang yang tanya apa kenangan manis dengan pahit semasa dalam industri ni? kenangan pahit dengan manis. Kenangan pahit dengan manis. Kenangan manisnya masa tu saya ni lah. Kenangan manis tu maksudnya macam kita baru nak menampak, tiba-tiba orang bagi dekat kita kepercayaan macam, okay Sa'i, aku nak kau, aku cuba percayakan kau sebab kau pun baru lagi nak naik semua kan. Macam mana nak jadi, macam mana kau boleh tak ambil projek ni contohnya. Okay, itu adalah kenangan manis lah. Maksudnya orang cuba nak percaya kita, lepas tu orang bagi kita duit. Bagi duit macam tu, macam okay nah, bagi kau deposit contoh RM30,000 katakan. Kejut lah kita kan. Tu kenangan manis lah. Tapi kenangan pahit dia ada juga. Dia sama macam tu, tapi rupanya dalam masa orang tu nak mengaburi kita, rupanya dia tipu kita. Macam tu. Kenangan pahit dia, saya pernah jatuh terduduk, tapi saya tak pernah lagi bankrupt lah. Saya tak pernah bankrupt, saya tak pernah mungkin. Cuma orang kata jatuh terduduk sebab sebab kira dulu zaman yang waktu saya tak ada lesen apa semua ni, memang saya banyak ambil projek under syarikat-syarikat lah, kontraktor kan. Mana macam kita dah buat kerja, lepas tu ada kita tak dapat bayaran, ada yang kira macam
uh, orang tu macam dia kata, saya tak berminat dengan awak. Okey. Sebenarnya dia bukan tak minat. Dia sebenarnya dia tak nak bayar. Sebab jadi pengalaman saya dalam berurusan dengan orang, jadi pada cara orang bercakap ke apa ke, insyaAllah saya boleh tahulah kan macam mana. Sebab orang kata kita ni uh, memang kalau dalam dunia kontraktor ni sebenarnya penuh dengan benda-benda tu kan. Saya pun ada juga kekurangan saya yang saya perlu perbaiki kan. Jadi saya kena hati-hati lah. Macam kalau nak kata kenangan manis tu macam saya cerita tadi lah. Kenangan manis tu macam tiba-tiba kita dapat nama. Lepas tu orang menyayangi kita macam orang nampak kita macam oh saya okey lah apa semua kan macam ni kan apa. Kira macam orang dah kita belum siap satu projek lagi kita dah dapat lagi. Macam tu itu kenangan manis saya lah. Kan apa sehingga sekarang ni lah. Kenangan baik saya tu lah yang saya cerita tadi lah. Ada yang tak dapat bayaran. Lepas tu macam-macam lah. Ada yang baiknya macam contoh kita dah berusaha untuk macam contoh ada satu orang kan. Okay. Ada satu syarikat besar. Okay. Dia kontak kita. Assalamualaikum tuan. Waalaikumsalam. Okay. Boleh tak bagi saya sebut harga untuk kerja ni? Okay. Kita pun bersengkam mata lah. Dia suruh kerani kita buat tu semua sekali kan. Okay. Buat harga ni letak ni. Kita pun seronok sebab bakal ada projek ni. Kita buat. Tiba-tiba kita dah buat, rupanya dia nak tahu harga tu je. Tapi dia tak bagi kat kita pun. Rupanya dia buat macam tu sebab dia nak minta bantuan kita je untuk dapatkan harga tu supaya dia boleh bagi harga ni dekat orang yang dia rasa dia nak bagi kontrak dia. Nampak tak? Memang kalau dunia kontraktor ni, ya Allah, malas lah saya nak cakap. Memang penuh benda yang tak berapa nak baik. Tapi saya tak adalah nak cerita benda yang tak baik je. Tapi orang kata, memang itulah realiti dalam bisnes. Tak semua benda yang kita uruskan hari ni akan menjadi satu hari nanti. Contoh macam kita kata sekarang ada projek. Orang kata macam saya ada projek nak bagi awak. Lepas tu orang pun bagi kita duit. Lepas tu kita pun tengah preparation apa semua kan nak buat itu, buat ini. Macam nak bagi staff masuk site ke apa-apa. Lepas tu tiba-tiba orang kata, cik saya tak jadi lah dengan awak. Contoh kan, ada benda tu pernah berlaku. Itu memang kenangan pahit saya lah. Sebab dia bagi kat kita duit. Jadi kita pun dah gunakan duit tu untuk kita beli peralatan, untuk kita itu. Jadi tiba-tiba dia minta refund. Itu kebanyakannya yang saya nampak lah. Itu adalah kalau kita berusaha dengan kontraktor Melayu kan. Yang saya nampak macam tu lah sebab orang kata apa, kalau kita tengok balik lah, kita pergi kedai Cina kan. Kita tak payah pergi kedai yang besar-besar. Kita pergi kedai runcit cukup lah. Kita beli barang. Lepas tu Cina tu keluar receipt. Dekat bawah tu ada tulis, Good sales are not refundable. Perasan tak? Dia orang akan tulis kat situ. Maksudnya, apabila kita telah bayar, kita tak boleh refund balik. Betul tak? Itu Cina punya sistem. Jadi sebab tu lah orang Cina, kalau dia orang berniaga, memang dia orang boleh percaya. Kita nak lawan dengan dia orang tu bukan tak boleh. Tapi orang Melayu kita ni kena ubah persepsi dia tu. Itu je yang saya nampak lah. So kenangan pahit dia kat situ, kenangan manis dia kat sini. Macam tu. So ada apa-apa soalan? Cik saya ada slide lagi yang nak diteruskan. Ada. Okey, perkembangan bidang perusahaan. Ini pun itu tadi pun saya dah ceritakan. Kita kumpul dekat hujung kali kita ajukan soalan lagi. Okey, baik. Haluan kerjaya pelajar kan. Okey. Relevan ke pelajar ijazah sarjana mudi dalam bidang pendidikan untuk terlibat dalam industri? Pada saya relevan sebab pelajar yang dalam bidang pendidikan ni perlu ada. Macam contoh saya sendirilah dulu masa sewaktu saya jadi pengajar dulu. Memang saya dulu sebab saya study dekat IKM tu, saya ada belajar tentang kemahiran apa semua tentang hands-on. Jadi bila saya habis tu, saya pula sambung yang dekat tech typing yang saya ceritakan masa mula-mula tadi. Jadi maksudnya yang kat tech typing tu kita nak dapatkan ilmu teori. Yang di IKM tu adalah ilmu amali. Jadi bila kita combine, insyaAllah kita ni jadi orang yang ada ilmu. Jadi bila kita masuk dunia pendidikan tu kita tak takut tau. Kita macam tak risau macam tak risau lah, insyaAllah boleh ni kan. Mula saya pun pada asalnya saya pun tak yakin juga kan. Tapi bila tengok balik macam bila kita cuba mengajar apa semua, insyaAllah memang kita akan dapat lah benda tu kan. Jadi tu yang
saya masukkan relevant ke pelajar ijazah sarjana muda dalam bidang pendidikan untuk terlibat dalam industri. Pada saya relevant supaya pelajar yang belajar ijazah ni dia tahu okey, oh macam ni rupanya benda yang sebenar. Sebab berkemungkinan pelajar yang belajar bidang ijazah nak ajar bidang pendidikan tapi tiba-tiba dia pula dihantar mengajar untuk ke sekolah teknik kuliah vocational ke apa kan. Jadi benda tu akan buatkan macam ish, macam mana ni? Jadi dia tak ada persediaan tau. Jadi sebelum persediaan dia untuk mendapatkan satu kerja dalam bidang pendidikan, dia perlu duduk dalam sektor industri. Okay, apakah kebolehan skill soft skill yang diperlukan oleh pelajar untuk masuk ke industri? Pada saya tak ada apalah. Kalau kata kita datang dekat satu-satu syarikat tu, kita kosong macam kita tak ada knowledge, tak ada experience lagi, tak apa. Kita pergi je. Walaupun macam kita contoh sebab kadang-kadang saya pun ada lah. Saya suka juga kan. Saya tengok kat Facebook kadang orang. Aku ada ijazah, aku nak masuk kerja, gaji aku starting 3,000 katakan. Tak payah. Sekarang ni kita jangan fikir tentang hal gaji berapa yang syarikat nak bayar, majikan nak bayar. Yang kita perlukan adalah skill. Skill, soft skill itulah yang saya masukkan. Maksudnya kalau kata starting tu, katalah macam tapi tengok keadaan tempat lah kan. Janganlah. Ni kalau macam setakat kawasan tempat saya ni dalam 2,000 sebulan tu insyaAllah okey lah dah. Dah kira senang kan. Tapi kalau dekat Pulau KL tu memang tak layak lah. Tapi kalau kita adalah orang yang nekat untuk cari pengalaman, nak tahu macam mana bidang industri tu, kita tak kisah pun datang. Kita akan pergi tak apa. Aku nak masuk kejap. Aku nak tahu je dunia industri ni macam mana. Itu je. Dan bila aku tahu dunia industri ni macam mana, lepas ni aku nak balik-balik lah apa impian aku untuk masuk bidang pendidikan. Macam pelajar-pelajar sekarang yang join webinar ni lah kan. Sebab dah duduk bidang pendidikan. Tapi mungkin tak semua yang duduk bidang pendidikan. Sebab masa saya study dulu untuk jadi instructor dalam bidang pendidikan untuk kemahiran ni, TVET apa semua ni lah. Memang adalah beberapa kawan saya yang mengajar lagi, ada yang tak ada. Macam saya pun, saya dah tak mengajar tapi orang masih panggil saya cikgu. Macam staff saya pun panggil saya cikgu kan macam. Kadang kalau orang jumpa saya pun, cikgu, apa cerita cikgu sihat ke? Macam tu kan. Jadi macam title kita tu ada lagi kan. Tapi sebenarnya kita dah tak mengajar lah. Tapi orang kenal kita sebab punya knowledge kita kan. Tapi macam saya cakap tadi, walaupun saya ada knowledge tapi saya masih lagi kena belajar. Saya pun tengah belajar-belajar lagi ni sebenarnya kan. Jadi untuk kebolehan yang diperlukan dalam untuk masuk industri ni memang kena ada lah skill, soft skill apa semua. Cara bercakap, cara menerangkan dan paling penting sekali kemahiran lah. Bila dah duduk dalam dunia kejuruteraan ni memang kemahiran. Itu je yang saya boleh bagi tahu kan. Bila ada bidang kemahiran tu, memang boleh pergi jauh. InsyaAllah. So, ada apa-apa soalan lagi ke? Saya nanti teruskan slide. Okay, ini adalah gambar-gambar kerja atau pengalaman dalam industri saya lah. Ni kerja yang saya buat sendirilah. Ya, maksudnya yang ini gambar saya ni, saya service account. Ini saya cerita lah kadang-kadang saya pun adalah macam saya pergi turun padang sendiri kan, tolong anak-anak buah saya kan. Macam ni saya buat kerja-kerja tukar switchboard macam ni. Ni memang ni memang kita sendirilah kan. Kita beli barang tu apa semua, kita buat kerja, tunjuk kan. Yang ini yang ada ni adalah gambar selepas tau. Gambar sebelum dekat sini lah. So, gambar sebelum dia dekat sini lah. Ni gambar sebelum ni. Ini switchboard lama ni. Jadi kita tukar kepada yang baru kan. Jadi inilah kerja-kerja yang kita buat. Saya pun tak masukkan banyak gambar dan slide. Tapi kita boleh ceritakan lah. Macam yang saya gambar sebelah ni. Kita tengah buat pendawaian untuk aircon lah. Aircon jenis 6 horsepower jenis besar-besar kan. Tapi projek ni, seingat saya ni projek politik ni. Lepas tu yang ini switchboard. Ini yang tadi yang saya tunjuk sebelum tu lah. Ni kerja-kerja yang kita buat. Ni kerja-kerja pendawaian elektrik yang kita buat ni. Ni saya lah ada dekat site apa semua kan. Jadi kita memang tunjuk kerja yang kita ada buat tengok. Ni semua ni kerja-kerja bahagian electrical lah tu saya kata pentingnya dalam industri apa maksudnya kemahiran ni. Kita
bila kita tahu kerja, insyaAllah kita akan, insyaAllah kita boleh mengajar lah. Kan, jadi ini dah masuk, ini saya pergi hospital, saya repair chiller tu kan, kadang-kadang saya pun suka juga tulis sendiri sebab benda ni asalnya daripada saya sebelum saya arahkan staff-staff saya buat kerja kan. Sebab ini semua saya cerita gambar-gambar waktu saya ni dulu lah kan. Cerita lama saya ni waktu ni saya repair tangki air kan. Buat yang ni macam daripada segi kerja-kerja mekanikal. Macam ni kita check float sensor. Yang ini kita nak check apa valve dia apa semua. Jadi banyak lah kan dalam bidang kejuruteraan ni memang banyak. Bukan electrical je. Electrical ni dia mesti bergabung dengan mechanical. Kalau tak bergabung dengan mechanical pada saya tak boleh lah. Tapi kalau kita nak duduk bidang electrical je, duduk electrical pun boleh. Tapi pada saya cubalah belajar bidang yang lain macam bila kita duduk dalam sektor industri tu, cuba kita duduk. Okay, electrical kita nak sekali dengan mechanical. Macam saya kan, saya dulu rasanya saya buat kontrak elektrik, saya buat wiring je. Tapi bila kita dah lama, dah lajak orang kata, cubalah buat aircon ni. Aircon kena juga ni buat apa kan. So saya pun cubalah pergi kelas aircon ni, belajar kan. Dah dalam tengah hari syarikat tu kita belajar. Belajar macam mana buat aircon, lepas tu kita kaji sendiri macam mana. Oh, kalau aircon rosak macam mana kan, apa semua kan. Jadi bila kita dah tahu, kita belum habis lagi ni, kita belum jadi lagi kontraktor mechanical ni, belum lagi. Sebab kita baru belajar aircon. Mechanical ni dia bercabang banyak. Dia bukannya macam electrical pun sama. Electrical ke mechanical ke civil ke apa ke, semua dia ada cabang-cabang ni. Tapi tengok bidang apa kita nak duduk. Macam saya electrical ni, saya duduk kat bidang yang berkaitan dengan wiring, penerangan elektrik, lampu jalan, sistem traffic light kan. Itu saya duduk dalam bidang itu ni. Lepas tu kalau mechanical ni saya duduk dalam bidang aircon, sistem penggera kebakaran bomba, sistem pam air. Dah itu je. Saya duduk bidang tu je kan. Tapi insyaAllah kalau macam ada apa-apa kerja, ada berkaitan kontrak yang berkaitan tu, insyaAllah kita boleh buat. Kita boleh tahulah kan. Dan banyak jugalah yang setakat Alhamdulillah kita dapat kontrak-kontrak yang berkaitan yang kita nak sangat tu kan. Maksudnya kita minat. So ini kerja-kerja kita, ini kerja pasang tiang lampu jalan. Ni semua saya lah ni kan. Waktu saya dulu kan. Dia buat, saya turun, kadang-kadang saya tolong. Kira anak buah kan. Mana kawan-kawan kan yang ada buat kerja. Ini kerja sistem penggerak kebakaran bomba. Ni kita buat kerja ni lah macam wiring sistem pump ni kan. Pump bomba tu kan, untuk mencegah kebakaran. Ini sistem traffic light kan. Jadi banyak lah sebenarnya saya tak share lagi banyak gambar sebab saya takut masa tak mengizinkan. Tapi orang kata setakat ni macam itulah. Kita memang kena belajar lah dalam industri, dalam kemahiran. Supaya bila kita belajar dalam industri kemahiran ni memang kita boleh pergi jauh lah. Kalau kita betul-betul study kan, boleh je kalau kita nak mengajar kat luar negara apa semua, kalau kita pandai berbahasa Inggeris apa semua kan. Ataupun kita pergi, macam saya dulu pelatih IKM. Ada juga lecturer saya cakap, cubalah awak sambung dekat GMI kan. GMI ke BMI ke JMTI ke apa ke, tak kisahlah kan. Tapi sebab macam saya nak duduk kampung, saya nak ada syarikat saya, itu je. Saya tak ada kira macam lebih daripada tu kan. Tapi mungkin belajar lagi tu ada. Tapi untuk industri dalam Malaysia lah, saya tak ada lah terfikir sampai nak ke luar negara kan. Tapi mana-mana pelatih yang UTM yang ada dalam ni, kalau boleh nak tu, bawa terus. So ada apa-apa soalan lagi? Ada yang tak faham ke atas penerangan saya? Macam dah saya dah habiskan slide. Setakat ni dah habis lah slide. Sebab masa pun dah sampai penghujung sebenarnya. Ya. Saya pun tak sedar bercakap apa semua kan. Rasanya sampai situ je kot. Okey. Kalau macam tu tak apa. Jika ada apa-apa tu bolehlah tanya dekat siapa tu pelatih yang nama Cik Syafiq tu. Sebab dia yang invite saya, dia yang berurusan dengan saya kan. Dia yang banyak tolong saya apa-apa. Terima kasih Cik Syafiq kan. Pelatih UTM
memang terbaik lah kan. Sebab apa jemput saya apa semua kan. Kalau macam pelatih-pelatih yang ada dalam webinar ni, mana yang nak kira nak berhubung dengan saya pun insyaAllah boleh. Boleh lah, boleh ni, boleh apa tanya Cik Syafiq tu kan. InsyaAllah. Kita akan cerita lah insyaAllah di luar daripada sana nanti kita akan cerita apa semua kan. Jadi tu. So, kalau ada apa-apa soalan nanti boleh tanya saya. Baiklah. Terima kasih diucapkan kepada Encik Muhammad Nasir bin Muhammad Akhir atas perkongsian yang telah disampaikan itu tadi. Perkongsian yang penuh dengan pengalaman yang sangat hebat. InsyaAllah. InsyaAllah. Perkongsian tu dapat kita semua sama-sama terapkan dalam hati. Lepas tu boleh je menjadi panduan untuk kita semua terus maju jaya dekat masa depan kelak. Okey. Terima kasih. Okay. Sama-sama. Terima kasih banyak-banyak ya. Di atas jemputan. Terima kasih pihak UTM, Profesor dan semua. InsyaAllah kita akan jumpa lagi. Terima kasih jemput saya sebagai speaker kan untuk ceritakan tentang sedikit pengalaman saya macam mana pun. Memang saya muda lagi tapi saya pun banyak lagi kena belajar. Itu je. Jika ada apa-apa boleh bagi tahu kat saya balik insyaAllah. Terima kasih. Setakat ni saya akhiri slide apa semua ni dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Terima kasih. Sama-sama. Terima kasih. Terima kasih. Baik-baik. Sebentar dan akan disambung semula pada jam 2 petang. Sekian sahaja daripada saya, Hani Nabila Binti Hanafiah. Terima kasih.